Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, bersyukur kepada Allah SWT, ya, pada hari ini, pada hari yang mulia ini, ya, kita sudah berada dalam bulan Ramadan, ya, 1 Ramadan, ya, mudah-mudahan amal ibadah kita, amal ibadah yang diterima, ya, amal ibadah kita, amal ibadah yang lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Ya, mudah-mudahan, ya, kita semua sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada semua rakan-rakan saya, kepada semua anak-anak murid saya, kepada semua sidang penonton sekalian, Alhamdulillah pada hari ini insya-Allah saya nak berkongsi lagi satu tajuk yang saya kirakan ianya tajuk yang penting, ya, yang biasanya mendatangkan kekeliruan, ya, yang biasanya mendatangkan kekeliruan dalam penulisan Jawi Baharu. Ya, sebab sekarang ini kita berbicara tentang Jawi Baharu. Jadi Jawi Baharu ini adalah Jawi Baharu yang ejaan-ejaan Jawi yang diguna pakai, ya, pada murid-murid dan juga kepada guru-guru dalam penyampaian kepada murid-muridnya. Jadi pada kali ini saya membawakan satu tajuk tanda sempang, tajuk dia. Ya, tajuknya macam tak best, ya. Apa? Tanda sempang. Tanda sempang ada masalah tak dalam ejaan-ejaan yang berkaitan dengan adanya tanda sempang ni? Ya, pada saya sebenarnya tanda sempang ni dia kalau diikutkan dia tidak ada masalah ataupun tidak ada kekeliruan sangat, ya. Tetapi dalam beberapa perkataan kita harus ingat ada tanda sempang yang dalam tulisan bahasa Melayunya ada, tetapi bila dijawikan ianya ditiadakan. Ini yang mendatangkan kekeliruan. Kalau yang lain tu tak ada masalah. Sebab apa? Kalau kita lihat dalam buku-buku pun dia kata tanda sempang ini dia ada 5. Dia ada 5. Baik, siapa tahu 5 ni yang pertama apa? Apa dia yang pertama? Kalau kita nak tahu, yang pertama ni adalah kata ulang. Ya, kata ulang yang berentak. Kata ulang berentak ni yang ada tanda sempang, contohnya apa? Contohnya huru hara. Ya, huru hara, lintang pukang. Itu contoh. Contoh apa? Contoh perkataan yang mengandungi tanda sempang kata ulang berentak. Yang kedua, kata ulang berimbuhan. Kata ulang berimbuhan ni macam mana? Kata ulang berimbuhan ni contohnya macam zaman berzaman. Ya, zaman berzaman. Zaman berzaman ada apa? Imbuhan akhiran. An tu kan, zaman berzaman. Jadi ejaan Rumi dia ada tanda sempang, maka bila jawikan automatik dia ada tanda sempang. Yang ketiga, kata sendi imbuhan awalan. Kata sendi imbuhan awalan. Contohnya apa? Ke 50. Ke 60. Jadi ke ada tanda sempang, ada perkataan 60 ke 50 dan sebagainya. Kalau dalam Ruminya ada tanda sempang begitu, maka Jawinya kita ikut sahaja. Ada masalah tak? Tak ada masalah kan? Kemudian yang keempat, kata sendi imbuhan akhiran. Kata sendi imbuhan akhiran. Contoh macam mana? Tahun 60-an. Tahun 60-an. Jadi kalau perkataan Ruminya ada tanda sempang, maka Jawinya pun ada tanda sempang. Tidak ada masalah. Okey sahaja. Dan yang kelima, tanda sempang hubungan antara. Tanda sempang hubungan antara. Contohnya apa? Contohnya hubungan antara ni, contohnya macam Amerika, Rusia. Kan hubungan antara kan, Malaysia, Indonesia. Jadi ada tanda sempang. Kalau Ruminya tanda sempang, maka Jawinya ada tanda sempang. Tetapi apa yang berlaku ramai di antara kita, ya, tak perasan ataupun ramai di antara kita yang
keliru, macam mana pula penulisan fungsi tanda sempang. Tanda sempang ada fungsi juga ke? Tanda sempang ni ada fungsi, ya, ada fungsi. Jadi ada juga ejaan-ejaan yang mengelirukan. Jadi pada hari ini saya nak menyelesaikan kekeliruan-kekeliruan tanda sempang ini dalam ejaan Rumi kepada Jawi. Baik. Kita tengok yang pertama. Kekeliruan yang biasa timbul dan kita nak selesaikan pada kali ini. Baik. Lihat di belakang saya ni, di papan putih ya. Ni saya siap-siapkan ni. Supaya nampak senang untuk saya menyampaikan. Baik. Kita lihat di sini ada tanda sempang, kata-kata. Di sini ada sempang juga, berkata-kata. Di sini juga ada tanda sempang, berkata-katalah. Baik. Nak beritahu kepada anda semua, nak beritahu kepada anda semua. Dalam perkataan yang mengandungi tanda sempang, walaupun pada asalnya mula tadi saya kata, asal ruminya tanda sempang, jawinya pun ikut tanda sempang. Ya. Itu perkara paling asas sekali. Tetapi, ni, menyelesaikan kekeliruan, saya memberikan contoh pada ejaan kata. Macam mana ejaan kata, kata-kata, berkata, berkata-kata, berkatalah, berkata-katalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ramai di antara murid-murid saya, peserta-peserta kursus saya, kalau saya berikan 6 perkataan ini, yang biasanya betul hanya 3/6. Maknanya daripada 6 tu jarang ada orang yang dapat jawab markahnya 6/6. Jaranglah. Bukan tak ada, tapi jarang-jarang. Baik, kenapa? Sebab dia keliru. Sebab dia terkeliru. Jadi hari ini kita selesaikan kekeliruan kita. Kita lihat satu persatu. Baik. Kita lihat kata. Kata ini dia berasal daripada perkataan apa? Kata ini dia datangnya, kalau kata hukumnya, dia adalah perkataan daripada CMJ, iaitu Cik Menjang, janggut yang 12 huruf, yang Cik Jam 12 huruf itu. Bila dia eja kata kaf alif ta, alifnya hendaklah dimatikan. Sebab apa? A di hujung itu adalah huruf yang 12 yang namanya huruf CMJ ataupun huruf Cik Jam. Baik. Kita eja kata. Kata dalam jawinya kaf alif ta. Alifnya dimatikan sebab dia termasuk di dalam ejaan 12 huruf yang dipanggil huruf-huruf Cik Jam atau Cik Menjang janggut. Maknanya eja kata alifnya tidak ada. Okey? Kemudian kita lihat yang kedua, kata-kata. Ini adalah perkataan yang berulang. Yang berulang tetapi tidak mengandungi imbuhan. Berulang tapi tidak mengandungi imbuhan. Ya, ini yang biasanya mengelirukan. Dan murid ramai yang menjawab bila eja kata-kata ni, dia buat kaf alif ta, kemudian dia buat tanda sempang begini. Kaf alif ta. Baik. Pada asasnya, bunyinya betul. Tetapi harus diingat, dalam penulisan Jawi baru, mana-mana yang membuat jawapan seperti ini, dia juga tidak ada markah. Dan ini adalah menyalahi. Ya. Jadi, jawapan yang betul macam mana? Bila, ingat pesan saya. Kalau andai kata perkataan ini adalah kata ulang yang tidak mengandungi imbuhan, maka perkataan ini ditulis dalam jawinya dengan simbol ataupun dengan angka 2 bahasa Arab. Ni. Kata-kata. Ya. Kata-kata. Baru betul. Walaupun ada tanda sempang, tetapi tanda sempang itu tidak boleh ditulis. Kerana apa? Kerana ianya itu adalah kata ulang yang tidak mengandungi imbuhan. Jelas? Okey, baik. Kita tengok yang ketiga. Berkata. Kata ini dia menerima imbuhan ber di awal. Bagaimanakah cara untuk kita menjawikannya?
Okey, kita tengok berkata. Maka kita akan eja berkata. Ba, ro, kaf, alif, ta. Berkata. Ada tak alifnya di hujung? Tidak ada. Ingat, imbuhan kalau ia datangnya di awal, contohnya maka dia tidak merubah ejaan asal. Ya, dia tidak merubah ejaan asal. Sebab imbuhan datangnya di awal. Baik, kita tengok yang keempat. Berkata-katalah. 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 Berkata-kata. Maaf ya, berkata-kata. Inilah yang selalu mendatangkan kekeliruan. Ya, sebab kita sudah terbiasa dengan jawi lama. Ya, jawi dulu-dulu. Esok biar-biar cuman kutuan biak ngono. Tadi biar-biar kita nak gawe, nak ngecoh. Ini bahasa Jerman. Dulu-dulu kita buat, kita eja asal bunyi sahaja kan? Jadi sekarang ini cuba tengok. Berkata-kata. Ada tanda sempang ni. Tanda sempang. Ni tanda sempang. Maka jawapan yang perlu kita buat bara, kaf, alif, ta. Okey. Berkata-kata. Ini jawapan yang biasa kita buat dalam mana-mana penulisan Jawi. Ya, berkata-kata. Betul pada bunyinya. Betul pada bunyinya. Tetapi adakah tepat pada kaedahnya? Adakah betul ejaannya? Betul ke salah? Betul ke apa dia? Jawapannya, kalau siapa yang buat macam ini, dia salah. Dia tidak ada markah lah. Kalau dalam periksa ni, dia tak ada markah. Ya, sebab ejaannya salah. Habis tu ejaannya betul macam mana? Ejaannya betul, dia kena ada alif di sini. Baru betul. Baru betul. Berkata-kata. Ada alif di sini. Kalau alifnya tak ada, maka tidak ada markah dalam penulisan. Dalam orientasi periksa, markah memang tidak ada. Ya, sebab ini adalah Jawi Baharu. Kenapa dia ada alif? Saya beritahulah, pada semua perkataan yang 12 huruf tadi, yang saya katakan huruf Cik Jam tadi, yang kita maklum huruf-huruf itu, perkataan-perkataan itu, huruf yang 12 itu ada double A-nya digugurkan di hujung A untuk alif. Maka apabila dia ini ada tanda sempang, ejaan berimbuhan, tanda sempang ini bila ada tanda sempang sahaja, secara automatik wajib diletakkan alif. Senang cerita macam ni. Tanda sempang ini, dia ini membawa alamat alif. Tanda sempang ini dia membawa alamat alif. Maknanya ada tanda sempang aja ada alif. Dah, habis cerita. Pada 12 huruf tadi ni, yang namanya huruf CMJ tadi tu, ada sahaja tanda sempang, letakkan alif. Dalam keadaan macam mana Ustaz? Dalam keadaan apa sekalipun lah. Banjir kah, kemarau kah, hujan kah, apakah, alif mesti diletakkan. Alright. Ini yang ketiga. Keempat, maaf. Yang kelima, berkatalah. Berkatalah. Macam mana pula berkatalah? Baro, kaf, alif, ta. Berkatalah. Lam, ha. Berkatalah. Jadi eja berkatalah ni, dia kena ada huruf alif pula di sini. Dia tak ada tanda sempang. Tapi kenapa pula ada pula alif? Ingat, perkataan-perkataan yang dipanggil huruf-huruf CMJ ni tadi ni, kumpulan 12 huruf tadi ni, 12 huruf yang nama huruf Cik Jam ni, kalau dia menerima akhiran partikel. Apa tu partikel ya? Partikel tu apa? Ya, partikel. Partikelnya ada berapa? Partikelnya ada 4 ya. Ka, la, ta, pun. Ka, la, ta, pun. Itu nama partikel. Semua perkataan apabila akhirnya ada partikel, maka dia wajib ditambahkan huruf alif juga. Tak kira lah. Nanti kalau ada kata, Ustaz, kalau ada imbuhan an, Ustaz, pun sama jugalah ya. Perkataan ada imbuhan an kan, ada tambahkan huruf alif juga. Maknanya apa? Kalau dianya diakhiri dengan imbuhan ya ataupun partikel, maknanya 12 huruf ni tadi wajib ada huruf
alif. Okey, jelas tak? Berkatalah. Sampailah yang akhir, yang nombor 6, berkata-katalah. Macam mana pula ejaan dia? Baro, kaf, alif, ta. Ta ni ada alif ke tidak? Ada ya. Sebab apa? Sebab di sini ada tanda sempang. Berkata, kaf, alif, kata. Yang di sini ada lah pula kat sini. Ada alif tak? Ada. Kenapa? Sebab dia ada partikel. Berkata-kata. Okey, berkata-katalah. Begitu. Nampak tak? Perbezaan antara satu dengan yang lain ini, ya, huruf-huruf alif ini dia macam main pusing-pusing kan dia. Ada tak ada. Jadi saya nak buat kesimpulan pada tanda sempang yang biasa mendatangkan kekeliruan ini, mudahnya tanda sempang ini dia automatik menunjukkan ada tambahan huruf alif pada sebelumnya. Ya, alamat untuk alif lah tanda sempang tu. Okey, itu yang pertama. Ya, yang kedua, kekeliruan kedua yang kita nak selesaikan. Baik. Dalam pelajaran tahun 6, ya, ada perkataan tahun 5 ada perkataan-perkataan yang mengandungi tanda sempang, tetapi tanda sempang ini dia tidak boleh ditulis dalam jawi. Contohnya apa? Ni ya, ini contoh ya. Contohnya nak buat kat mana ya? Nak buat kat sini. Nampak tak? Okey, nampak ya? Okey, contohnya apa? Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah. Tak cukup pula. Al-Baqarah. Okey. Saya nak bagi tahu je lah ya, sedikit kat sini. Tengok Al-Baqarah. Di sini ada tanda sempang kan? Tapi ingat ya, dalam ruminya walaupun dia tanda sempangnya ada, tapi nanti bila kita jawikan, tanda sempangnya hendaklah dihazafkan, maknanya digugurkan. Jadi kalau Al-Baqarah ni macam mana? Jadi walaupun ada tanda sempang, Al-Baqarah ni dia akan dibuat alif, lam, ba, qaf, ra. Al-Baqarah. Okey. Tengok. Contoh yang kedua, Asy-Syamsu ataupun As-Siddiq ataupun Ar-Rahman. Ar-Rahman dia akan buat A-L-R-A-H-M-A-N. Ar-Rahman. Baik, ada tanda sempang di sini, tetapi dalam jawinya dia hendaklah terus alif lam saja. Jangan sekali-kali membuat tanda sempang di sini ya. Siapa yang buat begini walaupun bunyinya betul tetapi markahnya kosong dan dia menyalahi ya, dan dia menyalahi. Jadi tak boleh. Ini pada Asmaul Husna ya, dan juga perkataan dalam perkataan yang memberi perkataan dalam surah-surah dalam Al-Quran tu kan. Ya, dia kan ada AL kan, Al-Baqarah ya, contoh lagi apa? An-Nisa ya. Ataupun kita tengok perkataan apa yang dalam bahasa Arab, dia Al-Quran. Al-Quran kan dibuat begini kan. Kalau dalam ruminya Al-Quran ditulis begitu. Tetapi harus diingat, saya pesan kekeliruan ini wajib ya kita atasi. Sebab dalam bahasa Arab ni kalau ada kata salah kita mengeja akan mendatangkan salah makna. Okey, Al-Quran, maka kita pun eja Al-Quran beginilah. Hamzah Al-Quran. Pernah jumpa juga kan murid-murid kalau buat kadang-kadang dia buat macam tanda sempang Quran. Itu salah ya. Walaupun bunyinya betul tetapi ianya salah. Baik. Itulah dia ya, kekeliruan-kekeliruan yang biasanya timbul di dalam tajuk tanda sempang ini. Okey, ada nak tanya? Tanda sempang. Tanda apa? Tanda semu. Tanda sempang. Tanda semu. Semu ni
Contohnya apa? Okey. Ada juga dalam tanda sempang ni dia kata tanda sempang semu. Ya, semu bukan semua, semu. Semu ni contohnya macam ejaan kupu-kupu, rama-rama, anai-anai. Maknanya dia ni kalau andai kata kita sebut antara contoh kupu-kupu. Kupu-kupu ni dia berpasangan kan, kupu-kupu baru dia akan memberi makna. Maknanya dia serangga yang cantik, yang ada kepak kan. Jadi kalau kita hilangkan satu saja, contohnya kupu, dia tidak mendatangkan makna kan. Jadi apabila perkataan yang dia ni berganding, maknanya dia sama kan. Dia itu dinamakan tanda semu ya, tanda sempang semu. Apa tadi? Rama-rama. Dia boleh berdiri dengan kawannya rama-rama. Contohnya anai-anai. Contohnya lagi apa tadi? Rama-rama, anai-anai, kupu-kupu dan lain-lain lagi lah. Kemudian tanda sempang jamak pula macam mana? Contohnya, dia ni boleh berdiri sendiri sebenarnya. Tetapi, dia kalau jamak ni, dia akan menunjukkan ramai. Contohnya apa? Murid. Murid ni kalau anda kata kita letakkan satu je, murid. Ada tak perkataan yang boleh menunjukkan ianya sebagai satu makna? Boleh kan? Murid. Tu murid. Macam tu. Itu murid. Tapi kata murid-murid, maknanya ramai. Okey. Jadi, perkongsian kita ini, saya nak berkongsi tentang kekeliruan, mengatasi kekeliruan berkaitan dengan tanda sempang. Jadi, kita buatkan kesimpulan. Dalam ejaan tanda sempang ni, dia tidak ada masalah sangatlah sebenarnya. Ya, tanda sempang ini dia terbahagi kepada 5, iaitu kata ulang berentak, kemudian kata ulang berimbuhan, kata sendi imbuhan awalan, kata sendi imbuhan akhiran dan juga hubungan antara ya. Dia ada 5 dan saya dan saya membuat kesimpulan kekeliruan yang berkaitan dengan tanda sempang ini yang perlu kita atasi. Yang pertama sekali, dalam tanda sempang ini dia ada membawa alamat alif pada 12 huruf yang dikatakan huruf cek jam atau cek menjanggut ni tadi. Dan yang keduanya adalah ejaan-ejaan dalam nama-nama surah dalam Al-Quran. Dan yang ketiganya adalah perkataan-perkataan Asmaul Husna ya. Jadi harus diingat ya, ini kesimpulannya. Maknanya sekarang ni kita kena membuat penulisan jawi dengan ejaan yang tepat ya, insya-Allah ya. Kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Saya mohon maaf sekali dalam penyampaian saya barangkali ada salah dan silap, ya tutur kata atau perbuatan. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi. Selamat berpuasa ya, dan selamat berbuka ya. Tingkatkan amalan kita lebih lagi dalam bulan Ramadan ini ya. Dan sebelum saya tangguhkan, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.